السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya, iaitu dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tulisan Ruminya Syekh Ahmad Semaid. Kita masih dalam perbincangan pada dosa keempat, iaitu meninggalkan solat. Yang tadi ini agak panjang dan meluas perbincangannya. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita menjaga solat. Yang Ustaz. Yang ini kita masih dalam perbincangan pada dosa keempat yang meninggalkan salat, yang mana satu tajuk yang luas perbincangannya dan agak panjang. Tajuk-tajuk yang dihimpunkan dalam bab ini yang kita akan sama-sama berkongsi menghayatinya pada malam ini dan untuk kita amalkan. Yang satu tajuk, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin rabbil alamin, iaitu akibat meninggalkan salat jamaah bagi yang mampu. Akibat ataupun kesan bagi sesiapa yang meninggalkan solat jamaah sedangkan dia mampu untuk datang solat berjamaah, sama ada di masjid ataupun di surau, yang dengannya menampakkan syiar agama Islam. Solat berjamaah ini adalah merupakan satu daripada syiar itu maksudnya lambang kepada Islam itu sendiri, yang amat dianjurkan untuk dilakukan oleh orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Surah Al-Qalam ayat 42 hingga 43 yang bermaksud, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, namun mereka tidak berkuasa. Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan Dan sesungguhnya mereka dahulunya ketika di dunia
telah disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Jadi ayat ini dalam surah Al-Qalam ayat 42-43, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia di mahsyar nanti. Yang mana pada awal ayat ini maksudnya pada hari betis disingkapkan, yakni menzahirkan kegerunan, ketakutan. Sangat-sangat gerun, sangat-sangat takut manusia di mahsyar. Dan bagaimana keadaan mereka, setengah daripada mereka dipanggil untuk bersujud, suruh sujud. Namun mereka tidak berkuasa, tidak mampu untuk sujud. Dan bagaimana keadaan mereka pula, pandangan mereka tunduk ke bawah. Ya, ini sebab takut, tunduk ke bawah dengan sebab rasa takut yang amat sangat. Dan di antara menzahirkan ketakutannya digambarkan yakni di hari betis disingkapkan, takut. Dan di antara gambaran lain takutnya yakni dengan tunduk ke bawah, takut. Sangat-sangat takut. Sehingga ketakutan di mahsyar digambarkan peristiwa yang mana apabila Rasulullah SAW mengkhabarkan yang mana setiap orang tidak ada selai pakaian pun di mahsyar, sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang tidak akan melihat akan aurat orang lain? Yang mana Rasulullah SAW kata semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga tidak akan melihat aurat orang lain, walaupun orang yang dekat-dekat kita tu tidak memakai selai pakaian pun. Maknanya menzahirkan, menampakkan semua orang tu sibuk mengenakan apakah nasib yang akan menimpa mereka. Dan dalam ayat ini gambarannya yakni ketakutan hari yang disingkapkan betis, dan juga di waktu itu manusia tunduk sebab takut, lagi mereka diliputi kehinaan, jadi hina. Dan di antara kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yakni manusia dibangkitkan di mahsyar, satunya tidak berpakaian, yang keduanya tidak berkhitan, yang ketiganya yakni mereka tidak ada satu selipar, yakni tidak ada alas kasut, tidak ada alas kaki. Sebagaimana saat manusia dilahirkan tidak berkhitan dan tidak ada pakaian dan tidak berselipar, di waktu dilahirkan bayi itu bagaimana keadaannya? Begitulah umpamanya kehinaan manusia di mahsyar. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ingkar kepada perintah Allah, lebih-lebih lagi mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka-mereka yang mengingkari perintah Allah. Ada dua kelompok, satu yang kufur kepada Allah langsung, di mana mereka jelas kafir. Ada juga mereka yang Islam tapi ingkar menurut perintah Allah, dan di antaranya sembahyang, orang Islam yang tidak sembahyang. Bagaimana keadaan mereka apabila mereka disuruh sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Dan sesungguhnya mereka dahulunya ketika di dunia telah disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ini orang yang dahulunya disuruh untuk sujud, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tapi mereka tidak bersujud, sedangkan mereka sihat boleh bersujud. Yang mana salat ini yang boleh tidak salatnya, kalau dari segi kesihatannya orang yang tidak ada akal ataupun orang itu tidur dia tidak sedar, itu orang yang tidak berdosa kalau tidak salat. Yang ini satu daripada syarat yang mewajibkan untuk salat itu ataupun beribadah akal itu sempurna. Dan kalau orang yang akal tidak sempurna tidak wajib salat, ataupun orang yang ini tidur ataupun kanak-kanak yang belum baligh, di mana tidak wajib salat. Dan juga keadaan yang lain, seseorang bermusafir, tapi bermusafir pun wajib juga salat, tetapi diberi pilihan sama ada jarak qasar beserta dengan jamak, ataupun qasar sahaja ataupun jamak sahaja. Walaupun sebegitu bermusafir wajib juga salat, cuma diberi rukhsah ataupun keringanan untuk memilih jamak ataupun qasar sekali, ataupun jamak sahaja ataupun qasar sahaja. Walaupun sebegitu solat tetap untuk dirikan, wajib dirikan. Ini adalah gambaran bagi kita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat,
yakni sangat-sangat dituntut bagi kita untuk menjaga solat. Sehingga bagaimana orang yang tidak menjaga solat di hari kiamat kelak, apabila mereka disuruh bersujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Orang yang biasa bersujud kepada Allah senang saja untuk sujud kepada Allah. Yang mana sujud itu adalah merupakan saat yang paling dekat kita dengan Allah, dan keadaan yang paling kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah mereka pada hari kiamat telah diliputi oleh perasaan menyesal. Sedangkan mereka dahulunya di dunia telah disuruh untuk bersujud, untuk bersalat, tetapi mereka tidak pedulikan. Jadi keadaan orang yang tidak salat ini, yakni keadaan mereka tunduk kehinaan, keadaan mereka sehingga tidak mampu untuk merendahkan diri kepada Allah di mahsyar dengan bersujud. Sebab apa? Sebab di dunia mereka tidak bersujud, tidak salat. Ini adalah merupakan balasan awal bagi mereka yang tidak salat. Sedangkan sujud itulah saat yang kita dekat dengan Allah. Orang yang bersalat ini saat yang dia nanti-nantikan, saat yang dia amat gemari, yakni waktu sujud. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberitahu, yakni waktu yang saat yang dekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Dan juga Rasulullah menyuruh kita memperbanyakkan doa di waktu kita sujud. Di saat itulah orang yang rindu kepada Allah, orang yang yakin Allah sebagai Tuhan yang mampu memberi segala permintaan kita, di waktu itulah saat yang kita tunggu untuk kita sujud dan kita berdoa. Tapi bagi mereka yang tidak bersolat ataupun tidak solat, di mana tidak ada saat kegembiraan dengan Allah masa mereka hidup. Dan itulah yang waktu sujud, mana kita agak memperlamakan sujud kita, lebih-lebih lagi kita solat sunat. Setiap rakaat kita memperlamakan sujud, waktu yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Yang mana kita memang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ni adalah lambang kita ni yakin kepada Allah yang dapat memberi. Keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah yang memang mampu untuk memberi apa yang kita minta. Sedangkan banyak yang kita tak minta pun Allah Ta'ala beri. Apatah lagi yang kita minta, Allah Ta'ala senang-senang saja nak beri. Saat yang bagaimana kita berdoa. Dan seperti kita sebutkan tadi, doa itu adalah lambang keimanan kita kepada Allah, yakin kepada Allah sebagai Tuhan. Dan yang keduanya, doa itu sendiri adalah ibadat. Ad-doa wal ibadah. Maknanya kita berdoa itu dah dapat pahala. Doa itu sendiri dah berpahala. Di samping kita ada hajat di dalam permintaan kita. Jadi berdoa, banyaklah berdoa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan makbulkan. Itu janji Allah kepada kita. Berkata Ibrahim At-Taimi, yang dimaksudkan dengan seruan di atas ialah seruan menuju kepada salat fardu melalui panggilan azan dan iqamah. Di antara pandangan ulama, apa yang dimaksudkan disuruh untuk solat apa maksudnya? Kata Ibrahim At-Taimi, yakni seruan untuk solat fardu yang dilakukan seruan itu masa azan dan iqamah, hayya 'alas solah. Azan itu adalah menunjukkan waktu solat sudah masuk. Yakni azan itu i'lan fi dukhulil waqti solah, yakni sebagai pemberitahuan sudah masuk waktu sembahyang. Dan apa maksud iqamah? Iqamah itu menunjukkan solat nak ditunaikan. Kan beza di antara dua tu, apabila azan dilaungkan kuat-kuat dan iqamah itu hanya di dalam kawasan lapangan masjid. Maknanya azan itu seru nak menyatakan waktu solat sudah tiba ataupun sudah masuk. Dan juga iqamah itu nak menandakan solat itu hendak ditunaikan ataupun hendak didirikan. Sedangkan kata Sa'id Al-Musayyib pula bahawa mereka itu telah mendengar panggilan hayya 'alas solah,
hayya 'alal falah, yakni marilah bersolat, marilah kepada kemenangan, namun mereka tidak mahu mendatanginya padahal mereka itu dalam keadaan sihat dan selamat. Dan ulama lain pula yang menyatakan apa yang dimaksudkan seruan itu, yakni kata Sa'id bin Musayyib bahawa mereka telah mendengar seruan panggilan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Tapi apabila disuruh begitu, tapi mereka tidak mahu datang untuk menuju solat dan tidak mahu datang untuk mengambil kemenangan. Hayya 'alal salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan ataupun kemenangan. Jadi mereka tidak mahu mengambil kemenangan, mereka tidak mahu bersolat dan mereka tidak mahu mengambil kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang solat ini dia dapat dua kemenangan. Di dunia dia menang, di akhirat pun dia menang. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah fahsya dan munkar. Itu adalah kemenangan di dunia. Ada dia punya benteng dalam hidupnya daripada melakukan fahsya wal munkar. Dan juga salat itu sendiri adalah kunci untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang mula-mula akan disemak oleh Allah adalah solat. Seorang yang solat yang diterima oleh Allah, ibadah-ibadah lain mudah saja untuk dia. Mana solat itu dua kemenangan dunia dan juga akhirat. Bagi orang beriman kepada Allah, solat itulah dia cukup tunggu. Nak dekatkan diri kepada Allah, nak minta merayu meritik, nak mengkhabarkan kepada Allah tentang hidup dia dan mati dia dalam solat. Kan solat itu terbahagi kepada dua. Satu adalah puji kepada Allah, membesarkan, mengagungkan Allah. Yang kedua, solat itu adalah doa, di mana dari segi bahasanya solat itu diartikan dengan doa. Sebab dalam solat itu banyak doanya. Suratul Fatihah terbahagi kepada dua bahagian, bahagian untuk Allah dan bahagian untuk hamba. Yang tengah-tengah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau kami minta tolong. Sembah tu Allah, minta tolong bagi pihak kita, minta kepada Allah. Dan di dalam solat disebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagi orang yang menghayati akan makna-makna dia sukalah. Sebab apa? Dia nak Allah Ta'ala bimbing dia ke jalan yang lurus. Apabila jalan sesat, sudah tentulah akibatnya neraka Allah. Jalan yang lurus adalah akibatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu solat. Jadi orang solat ni dia amat rindu untuk bersolat. Dia dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan tadi, waktu sujud dia boleh berdoa, minta kepada Allah. Dan di antara tahiyat akhir dan juga salam, Nabi suruh memperlamakan di situ. Nabi suruh untuk kita berdoa. Sebab itu je saat yang kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama fiqh, boleh kita berdoa walaupun lebih daripada tahiyat akhir di antara bacaan tahiyat dan salam. Mana tempat untuk berdoa. Jadi doa lah. Yang pertama, apa ni doa? Doa ni keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat, dapat keampunan daripada Allah. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk beribadah kepada Allah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, yakni untuk memperbanyakkan zikir, ingat padamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, yakni agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, memperbaikkan amalan-amalan aku ataupun ibadah-ibadah aku. Itu permohonan yang lengkap. Bagaimana Allah Ta'ala, di mana dia ajar kepada kita agar kita ni minta kepada Allah agar kita ni dapat yakni berzikir ataupun dapat yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bacalah doa-doa begitu di dalam sujud kita ataupun di antara tahiyat dan juga kita salam. Dan juga di antara lain minta permohonan dunia kita, sihat ke, berjaya ke, apa saja tak salah, selagi tidak bertentangan dengan syarak minta. Di mana doa, di mana solat itu adalah tempat untuk meminta. Bagi orang yang memahami, menghayati tentang hubungannya dengan Allah, sudah tentulah waktu solat itu waktu dia nak amat tunggu-tunggu nak solat. Dan apabila kita disuruh hayya 'alal solah, bagaimana kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak daya upaya melainkan dengan kuasa Allah dan kekuatan Allah. Tengok bagaimana bezanya di antara lafaz-lafaz azan yang lain dengan hayya 'alal solah. Kalau sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar.
Tapi tiba kepada hayya 'alas solat, tukar pula la haula wala quwwata illa billah. Sebab solat tu memang berat. Tak ramai orang boleh bersolat melainkan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita dapat bersolat tu sudah syukur kepada Allah. Disebut la haula wala quwwata illa billah. Tengok bagaimana bezanya lafaz-lafaz itu. Dan mana semuanya lah, apabila kita mampu untuk beribadah kepada Allah, mana kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kata Rasulullah, apabila terdetik dalam hati kita sifat ujub, naklah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ni datang dapat solat berjamaah, kita rasa kita ni dah hebat lah, rasa sampai dapat solat berjamaah, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Sebab solat tu berat. Allah Ta'ala yang bimbing kita, tak perlu kita ada ujub. Jadi sifat ujub tu sifat tercela, boleh timbul, boleh bangkit daripada ujub tu dengan sebab apa? Sifat yang lain pula, sum'ah dan juga riak, dan terbit daripadanya akan kemuncak daripada sifat tercela itu sifat apa? Takabbur. Jadi kesemua tu nak dan dielakkan dengan cara bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita dapat beribadah kepada Allah, syukur, dan juga kita la haula wala quwwata illa billah. Berkata Ka'bul Ahbar, demi Allah, tidaklah turun ayat ini melainkan ke atas mereka yang tidak mahu bersolat jamaah. Kata Ka'bul Ahbar pula, ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak solat, tidak mahu solat berjamaah, sedangkan dia mampu solat berjamaah. Sedangkan dia ini tidak termasuk dalam kelompok orang yang uzur syar'i. Dia tidak mahu solat berjamaah. Azan tu sampai ke telinga dia, tapi dia tidak mahu solat berjamaah. Ini ayat ini maksud daripada ayat itu, kata Ka'bul Ahbar. Apakah ada lain ancaman yang lebih dahsyat dan lebih berat bagi siapa yang meninggal solat jamaah, padahal orang yang bersangkutan itu berkuasa untuk mendatanginya? Jadi persoalan di sini, apakah ada ancaman lain lebih berat, lebih dahsyat berbanding dengan meninggalkan solat berjamaah, sedangkan orang itu berkuasa untuk solat berjamaah? Kalau dipandukan ayat ini sebagai ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat berjamaah, mana adakah yang lain yang lebih besar tuntutan seruannya berbanding dengan solat berjamaah? Sedangkan di waktu itu dia mampu untuk solat berjamaah. Dia bukan termasuk dalam uzur syar'i, dia bukan orang yang sakit, bukan terhalang oleh bencana alam dan sebagainya, tapi dia mampu pergi, tapi dia tidak mahu solat berjamaah. Dari kelompok orang atau orang Islam sekarang ini terbahagi kepada orang tak solat satu, orang yang solat sebahagian lain, dan yang solat pun terbahagi kepada dua, yang solat berjamaah dan juga tidak solat berjamaah. Sedangkan agama memang suruh kita bersolat, dan juga bagi orang laki-laki memang disuruh untuk solat berjamaah. Jadi ayat ini maksudnya tentang ancaman bagi mereka yang tidak solat berjamaah, kata Ka'bul Ahbar. Di sini ada nota kaki footnote. Siapakah yang dimasukkan Ka'bul Ahbar? Ka'bul Ahbar dia adalah Ka'ab bin Malik bin al-Himyari, bergelar Abu Ishaq, seorang tabi'i. Ka'bul Ahbar ni adalah tabi'i. Mana orang yang Islam orang Islam bersama sahabat, ataupun Islam di tangan sahabat, yakni mengucap dua kalimah syahadah di hadapan sahabat. Kalau sahabat, bagaimana orang tu Islam dengan Nabi, mengucap dua kalimah syahadah dengan Rasulullah SAW. Dia terkira di antara ulama besar Yahudi di Yaman pada zaman jahiliyah. Ka'bul Ahbar ni adalah ulama Yahudi yang hebat, yang besar lah. Yani dia menetap ataupun dia dilahirkan di Yaman. Dia memeluk Islam pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memeluk Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, mana Islam dia di tangan sahabat, dikatakan tabi'i. Kemudian datang ke Madinah pada masa Khalifah Umar. Masa zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu didatang ke Madinah. Ramai para sahabat yang mendengar berita-berita lama daripadanya, cerita-cerita lama, cerita-cerita dahulu kala yang ada dalam Taurat, di mana dia adalah merupakan orang alim Yahudi. Sudah tentu di antara kitab yang dia alim adalah kitab Taurat. Dan cerita-cerita yang lama itu banyak yang diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar.
dan sahabat suka dengar, dia orang alim. Dan juga lain-lain ceritanya, manakala dia pula mempelajari dari mereka hukum hakam Islam daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan Ka'ab bin Ahbar juga mempelajari ilmu agama Al-Quran hadis daripada sahabat. Jadi mereka bertukar-tukar ilmu berkenaan dengan ilmu daripada Taurat. Sahabat bertanya Ka'ab bin Ahbar berkenaan dengan Al-Quran hadis, Ka'ab bin Ahbar tanya kepada sahabat, bertukar-tukar ilmu. Kemudian dia berpindah di Syam dan menetap di Hims. Dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Setelah berumur 104 tahun, semoga Allah merahmatinya, dia meninggal pada 32 Hijrah. Dalam masa umur dia 104 tahun, bermakna hijrah Nabi itu 1 hijrah. Kita ambil satu tanggal 1 hijrah lah. Waktu itu Rasulullah kurang lebih ayat umur dia 53 tahun. Dan Ka'ab bin Ahbar itu masa itu lebih kurang umur dah 72 tahun masa Nabi hijrah. Maknanya umur dia lebih tua berbanding dengan Rasulullah SAW. Cuma dia Islam di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak jumpa Nabi terus. Sedangkan dia umur dia lebih tua daripada Rasulullah SAW, yang mana dia meninggal umur 104 tahun pada tahun 32 Hijrah. Nabi hijrah ke Madinah itu kan umur Nabi kan kurang lebih 53 tahun. Umur Nabi kan 63 tahun. Nabi di Madinah sekitar lebih 10 tahun. Jadi maknanya kalau dibandingkan umur dia lebih tua daripada Rasulullah SAW. Walaupun sebegitu Islamnya Islam zaman sahabat dengan sahabat. Mana dia kalau dia zaman tu dia datang kepada Nabi, mana dia sahabat lah. Dia tidak ibarat tabi'in, tapi sebab kerana dia ni menerima Islam pada zaman sahabat ataupun di tangan sahabat. Dan masa zaman Umar baru dia datang ke Madinah untuk mempelajari secara dalam ilmu agama. Itulah rezeki orang, tak sama. Ada orang yang dia rezeki terus jadi sahabat walaupun muda. Ada orang dia umur tua tapi tidak jadi sahabat. Dan ada orang yang awal Islam dia diterima, dia menerima dakwah Islam. Ada orang yang hujung daripada hayat Rasulullah SAW dia terima Islam. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah tu dia dah hujung umur Nabi SAW di Madinah baru dia terima Islam. Itu rezeki masing-masing lah. Yang penting kita ni Islam. Walaupun kita Abu Hurairah diberi ingatan yang kuat menghafal hadis-hadis Rasulullah, dan di antara sahabat yang banyak menghafal hadis adalah Abu Hurairah, walaupun dia lewat masuk Islam. Kurang lebih 2-3 tahun daripada kewafatan Rasulullah, Abu Hurairah baru masuk Islam. Tapi dia kesungguhan dia tu dan doa daripada Rasulullah, dia dapat ilmu yang banyak dan menghafal Al-Quran dan digelar sebagai Sahibus Suffah. Orang yang duduk di anjung masjid. Apabila dia masuk Islam terus dia ni menginfakkan dirinya kepada jalan Allah sehingga digelar Sahibus Suffah. Orang yang dia duduk di anjung masjid. Apabila ada peperangan saja dia orang mula-mula lah yang akan join peperangan. Dan juga ada ulama-ulama yang menisbahkan Sahibus Suffah inilah permulaan daripada golongan sufi ataupun ahli tasawuf. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut dengan tegas dinyatakan bahawa Rasulullah bersabda, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut dengan tegas dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan wa ya'amma an-nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min
hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fil jama'ah fa'ahriqa buyutahum alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya aku bermaksud untuk memerintahkan supaya salat itu didirikan. Kemudian aku akan memerintahkan seseorang di antara orang-orang yang ada untuk menjadi imam kepada salat itu. Lalu aku pergi dan bersama-samaku beberapa orang yang membawa ikatan-ikatan kayu menuju kepada orang-orang yang di kaum yang tidak mau salat jamaah, untuk aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan ancaman kepada orang yang tidak mau solat berjamaah. Yang mana Nabi dalam satu hari memerintahkan supaya solat itu didirikan. Kemudian aku akan memerintahkan seorang di antara orang-orang ada untuk menjadi imam kepada solat itu. Keinginan Nabi pada saat hari, apabila dia tahu ada orang tidak solat berjamaah, yang mana Nabi berkeinginan untuk dia melantik satu imam untuk solat berjamaah, dan dia akan bawa beberapa orang dan beberapa ikatan kayu ke rumah satu kaum ataupun orang-orang yang tidak solat berjamaah. Jadi bagaimana tujuannya membakar rumah mereka dengan api? Ini ancaman. Apakah Nabi bakar? Dalam hadis Nabi tidak bakar, tapi nak menyatakan ancaman bagi orang tidak datang solat berjamaah. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Ada keterangan di bawah. Apakah solat berjamaah itu solat jamaah fardu ataupun solat yang lain? Dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahawasanya Rasulullah bersabda, maksudnya, demi jiwaku yang telah berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku bermaksud untuk memerintahkan supaya dibawakan kayu, kemudian aku memerintahkan supaya solat itu diazankan, lalu aku menyuruh orang untuk mengimani orang ramai pada solat itu, dan aku pergi ke rumah orang-orang yang meninggalkannya untuk aku membakar rumah-rumah mereka itu. Yang jelas perintah ini ditujukan kepada solat Jumaat, bukan solat yang lain secara mutlak, dan bukan pula solat jamaah dari salah satu solat fardu yang 5 waktu. Hadis ini, kata ulama, di waktu berkenaan ancaman bagi mereka yang tidak solat Jumaat. Solat Jumaat itu adalah merupakan fardu ain yang difardukan untuk dilakukan secara berjamaah. Dia adalah fardu ain, fardu atas diri, dan dilakukan secara berjamaah. Dan hadis ini maksudnya Nabi mengancam orang yang tidak mau solat Jumaat, di mana Nabi nak membakar rumah mereka. Apakah Nabi bakar? Tidak bakarlah, Nabi ancam. Jadi maknanya kalau sebut ancaman di sini, ianya adalah sesuatu yang amat kecil, amat berat. Orang tidak mau solat Jumaat, dan solat Jumaat itu fardu ain dan dia wajib dilakukan secara berjamaah. Tak boleh solat sendiri-sendiri. Menurut apa yang tersebut dalam Sahih Muslim, bahawa seorang lelaki buta telah mendatangi Nabi SAW untuk bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai seorang petunjuk yang akan membimbingku ke masjid." Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan mengizinkan pada orang buta tersebut untuk solat di rumahnya. Pada satu masa, ada satu orang buta datang kepada Rasulullah bertanya tentang solat berjamaah di masjid. Dia kata, saya buta, nak pergi ke masjid tu susah, lebih-lebih lagu tu malam. Orang buta ni siang dan malam agaknya sama lah mungkin mereka pun, Allah alam, sebab tak nampak. Jadi mungkin malam tu mungkin agak lebih sukar lah. Dan dia bertanya Nabi, apakah dia ni boleh tidak solat berjamaah? Nabi kata boleh lah, mula-mula jawapannya. Tetapi ketika orang buta itu ingin berangkat pulang, maka Nabi SAW telah memanggilnya pula dan bertanya, apakah engkau mendengar suara azan untuk solat? Orang buta itu menjawab, ya, wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan lagi, kalau begitu mestilah engkau menjawab seruan itu, berarti engkau mesti datang solat jamaah di masjid. Mula-mula orang buta ni kata, boleh tak saya tak datang solat berjamaah? Minta izin, minta fatwa, minta hukum. Sebab saya ni tak nampak, memang tak ada orang yang nak bimbing lah pula. Nabi kata, kamu dengar azan?
Sebelum tu Nabi kata boleh lah. Dan apabila orang betul-betul nak balik, Nabi panggil dia semula. Apakah kamu dengar azan untuk solat? Orang betul kata dengar. Kamu kena solat berjamaah. Orang buta. Kalau orang tak buta, tuan-tuan, tak boleh lah. Orang buta pun tak boleh solat di rumah, apatah lagi orang tak buta. Kadang-kadang kita ni nak datang solat tu bukan susah pun. Motor ada 2-3 biji kadang ke rumah. Kereta pula banyak lah pula, yang besar, yang kecil dan sebagainya. Tapi nikmat Allah tu tak menyampaikan kita ke rumah Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur, kata Allah. Apa maksud di situ? Orang yang menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah tu sikit. Walaupun motor di rumah 3, 4, 5 biji, ada yang besar, ada yang kecil, kereta ada yang besar, kecil, tak sampai ke rumah Allah. Sedangkan alat-alat itu boleh menyampaikan rumah Allah, itu nikmat Allah. Tapi Allah Ta'ala kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Maksud syukur di situ menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah sikit. Jadi sikit. Jadi beratlah. Jadi kita tu berat nikmat Allah tak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Motor banyak boleh sampai ke mana-mana. Kadang ada orang yang gemar mengembara, boleh merentas benua dengan motor. Tapi kadang-kadang dengan besar motor dan kuat orang tu tak boleh sampai ke rumah Allah.
Kita sambung sikit lagi. Dan menurut riwayat Abu Dawud pula bahawa Amr bin Maktum bercerita bahawa dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini sering berkeliaran ular-ular dan binatang buas, sedangkan saya termasuk orang buta yang bertempat tinggal agak jauh juga dari masjid. Dan juga saya tidak mempunyai seorang petunjuk jalan yang baik yang dapat membantuku datang ke masjid. Bolehkah saya solat di rumah sahaja?" Maka Nabi SAW pun bertanya, "Apakah engkau mendengar suaranya azan?" Ibn Maktum menjawab, "Ya, mendengar." Maka Nabi SAW berkata, "Kalau begitu, hendaklah engkau datang. Aku tidak memberikan izin kepadamu." Mencerita Maktum, dia buta, dia minta izin untuk tidak datang ke masjid. Dia kata dia duduk jauh, nak datang tu ada ular, kala jengking dan sebagainya. Dia buta, dia tak nampak. Tak ada orang nak tunjuk pula. Nabi tanya, "Apa kamu dengar azan?" Dia kata, "Dengar." "Kamu kena datang, ini orang buta." Kalau orang tak buta, anda kena faham sendiri lah. Orang buta ini telah mengajukan kepada Nabi SAW dari hal kesulitannya untuk mendatangi masjid untuk solat jamaah. Dan baginya pula tidak ada suara petunjuk jalan. Namun begitu Nabi SAW tidak mengizinkannya bersolat di rumahnya. Jadi bagaimanakah pula orang yang tidak buta, yang tidak ada suatu halangan pun buat mendatanginya? Itu soalan tu. Ini kena jawab bagi tak solat berjamaah. Kita minta kepada Allah biar kita ni kuat untuk solat berjamaah. Sebab apa? Kita tengok macam mana. Kata Ibn Abbas di sini. Dalam hal ini juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya orang tentang orang yang berpuasa pada siang hari dan solat tahajud pada malam hari, tetapi dia tidak mau solat jamaah dan tidak pula mau pergi bersolat Jumaat. Maka Ibn Abbas menjawab, orang ini jika mati akan dimasukkan ke dalam neraka. Ni orang ni kuat ibadah. Dia puasa siang hari, solat tahajud malam, masya-Allah, subhanallah, tapi dia tidak suka solat berjamaah. Dia tak pergi solat berjamaah. Dan dia juga tidak solat Jumaat. Sedang solat Jumaat itu adalah fardu ain. Kata Ibn Abbas, orang ni mati dia akan masuk neraka Allah yang terakhir. Yang terakhir ni, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seandainya telinga seorang itu dipenuhi dengan timah hitam yang meleleh panas, adalah lebih baik baginya daripada dia mendengarkan azan berkumandang lalu tidak mendatanginya untuk bersolat jamaah. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhu lagi, bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar suara azan untuk mendatangi salat, maka tidak ada yang akan merintangi buat mendatanginya kecuali oleh adanya keuzuran, ada halangan. Yang ini kata Abu Hurairah, orang suatu orang yang degil tak mau solat berjamaah ni lebih baik. Andai katalah boleh dipanaskan timah dan curahkan dalam telinga, itu lebih baik. Walaupun azab tu lebih baik daripada dia tidak mau solat berjamaah. Bagi pekak telinga lebih baik. Begitu juga Nabi kata, Ibn Abbas kata, Nabi menyebut yang maksudnya, yakni setiap orang yang tidak ada halangan untuk solat berjamaah, mana tidak ada uzur syar'i, yakni dia kena solat berjamaah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita, istiqamahkan kita solat berjamaah, dan juga mengajak kita, anak keluarga kita untuk solat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma 'allimna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.